Kembali dalam berita wilayah, fokus negeri di bawah bayu. Kerajaan negeri mengalu-alukan sumbangan idea bagi menambah baik pelan pembangunan SMJ. Laporannya terus bersama dengan Redwin Robin di Kota Kinabalu, Sabah. Silakan Redwin. Ya Zahira, kejayaan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ memerlukan sokongan semua pihak berkepentingan termasuk rakyat di peringkat akar umbi. Justru kerajaan negeri sentiasa mengalu-alukan maklum balas dan sumbangan idea bagi menambah baik perancangan pembangunan berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Noor berkata, setakat Jun lalu sebanyak 1,391 input diterima daripada rakyat berkaitan Pelan Pembangunan SMJ. 52% daripadanya berkaitan modal insan dan kesejahteraan rakyat. Datuk Haji J menyatakan demikian dalam ucapan perasmian Simposium Serantau Komunikasi Sosial dan Perubahan Tingkah Laku Asia Pasifik SBCC pertama 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Teks ucapannya disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir. Mengenai simposium ini, Datuk Haji J memuji usaha UNICEF Malaysia dengan kerjasama 3 buah universiti tempatan berkongsi amalan terbaik, meneroka peluang dan kerjasama dengan komuniti untuk membangunkan penyelesaian mampan. Universiti terlibat ialah Universiti Malaysia Sabah, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Putra Malaysia. Simposium 2 hari bertajuk Membuka Potensi SBCC untuk Pembangunan dan Ketahanan Komuniti di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan ini menghimpunkan lebih 150 profesional, pakar dan pemimpin pemikir seluruh dunia. Ia diisi dengan 17 program merangkumi ucap tamas, sesi pleno, pembentangan lisan, zon pengalaman, forum, sandbox dan sesi meja bulat. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI Sabah kini memberi fokus kepada usaha memacu transformasi digital sektor awam. Ia merupakan teras pertama daripada 6 teras rangka tindakan ekonomi digital Malaysia, My Digital, yang dilancarkan pada tahun 2021. Menteri berkenaan Datuk Dr. Muhammad Arif yakin teras pertama itu dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi, data dan kecerdasan digital. Ini kerana penggunaan teknologi berupaya meningkatkan kemahiran digital penjawat awam dan kualiti perkhidmatan dalam talian sekaligus mengurangkan urusan secara bersemuka. Datuk Arifin menyatakan demikian dalam ucapan sempena Seminar ICT Wilayah Sandakan 2023 di Sandakan. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri KSTI Datuk Harun Durabi. Sementara itu, Datuk Harun yang ditemui pemberita memuji usaha penjawat awam dalam melaksanakan perkhidmatan digital termasuk di kawasan luar bandar yang kini menunjukkan peningkatan positif. Ini membuktikan bahawa ICT ini boleh dibangunkan di mana-mana. Yang pentingnya ada kesungguhan dan juga minat yang tinggi kepada khususnya kepada penjawat awam. Lebih 100 peserta mewakili 5 daerah iaitu Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Telupid dan Tongod menyertai seminar ICT ini yang bertemakan inovasi dan digital pemacu ekonomi yang mapan. Kita mengucapkan penerima terima kasih kepada para peserta yang terdiri daripada pelbagai agensi di wilayah Sandakan. Mereka begitu komited mendengar taklimat ataupun pembentangan kertas-kertas seminar yang telah dibuatlah dan aktif juga dalam perbincangan-perbincangan yang kita buat mengenai dengan jenayah cyber. 3 anugerah ICT disampaikan iaitu Anugerah Ejen IT Tangkas dan laman web terbaik kepada Pejabat Daerah Tongod, manakala Pejabat Daerah Beluran memenangi Anugerah Pengguna Sistem Aplikasi Generik Tertinggi. Sabah menyumbang 55% pengeluaran biji koko negara tahun lalu iaitu 270 tan metrik daripada 493 tan metrik jumlah keseluruhan pengeluaran biji koko negara. Bagaimanapun, jumlah pengeluaran tersebut masih berada pada tahap yang rendah dan perlu ditingkatkan. Sehubungan itu, Pengerusi Lembaga Pengelola Lembaga Koko Malaysia LKM, Datuk Mat Bali Musbah berkata, dalam rancangan Malaysia ke-12, LKM akan melaksanakan program rancangan pengeluaran hasil koko bagi meningkatkan produktiviti dan pengeluaran koko negara.
Ia termasuk projek tanaman baharu 2023 melibatkan 200 hektar kawasan di seluruh negara, masing-masing 110 hektar di Sabah, 80 hektar di Semenanjung dan 10 hektar di Sarawak. Kita lihat koko ini punya potensi cukup besar untuk menjana ekonomi dan insya-Allah LKM akan terus membantu para petani kita. Yang penting ialah para pengusaha ini akan terus bergiat aktif dalam memastikan koko ini sentiasa relevan. Datuk Mat Bali berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan kursus pelatih Super Koko Siri 2 wilayah Sabah di Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko PPPK Tawau. Sementara itu, Ketua Pengarah LKM Datuk Dr. Ramli Kasin berkata tumpuan tanaman baharu koko di negeri ini adalah Tenom, Keningau, Tambunan, Kota Marudu dan Tawau. Tujuan kita ni adalah untuk kita sebagai usaha untuk memastikan kita punya bekalan biji koko itu berterusan, keluasan akan terus bertambah. Sempena majlis ini berlangsung pelancaran alat Grandis Fertilizer Feeder hasil Reka Cipta Inovasi, Kumpulan Inovasi dan Kreatif KIK PPPK Tawau. Peralatan ini memudahkan kerja-kerja di nursery serta mengelak pembaziran baja. Seramai 41 peserta dari seluruh negeri menyertai kursus 4 hari yang berlangsung sehingga esok. 12 anugerah disampaikan dalam Malam Anugerah Ikon Seni Visual Negeri Sabah yang berlangsung di Galeri Azman Hashim, Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Antaranya Anugerah Seni Kreatif, Anugerah Seni Sabah, Anugerah Ikon Seni Remaja Sabah, Anugerah Ikon Seni Kontemporari Sabah dan Anugerah Khas Ikon Seni Sabah. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMS, Profesor Dr. Syahril Yusof berkata, pihak universiti sentiasa menyokong kerjasama yang membantu meningkatkan kualiti dan kemahiran seni sekaligus mampu meningkatkan ekonomi berasaskan bidang kesenian di Sabah sehingga ke peringkat antarabangsa. UMS sentiasa memberi sokongan kepada semua badan-badan persatuan-persatuan penggiat seni di Sabah khususnya untuk bekerjasama dengan UMS untuk memperkayakan lagi aktiviti bercorak seni budaya untuk negeri ini. Dr. Syahril berharap dengan adanya anugerah ini, ia dapat meningkatkan motivasi para penggiat seni untuk memajukan bidang kesenian ke peringkat lebih tinggi sekaligus mencetuskan inspirasi kepada generasi muda untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang berkaitan. Ibu bapa dan guru dinasihati berusaha menerapkan budaya gaya hidup sihat dalam diri anak-anak dan pelajar seawal usia kanak-kanak. Usaha seumpama penting untuk memastikan generasi muda mengamalkan budaya hidup sihat sepanjang hayat. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Shah Hilmi Yahya yakin sokongan berterusan daripada ibu bapa dan guru-guru akan menggalakkan kanak-kanak terus bergiat aktif dalam aktiviti co-kurikulum. Dia menyatakan demikian dalam ucapan sempena Hari Sukan Tabika Perpaduan Bandaraya Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan setiausaha politiknya, Sufian Matin. Menurut Datuk Shah Hilmi, penganjuran acara sukan peringkat tabika seperti ini juga bersesuaian dengan hasrat kerajaan memudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Seramai 472 kanak-kanak mewakili kira-kira 20 tabika perpaduan di sekitar ibu negeri mengambil bahagian dalam program ini. Antara acara yang dipertandingkan termasuk lumba lari berganti-ganti 50 meter, lumba lari pass button, lumba lari berhalangan, lontar peluru dan lari berganti membawa telur dalam sudu. Baik, sekian perkembangan berita dari negeri di bawah bayu untuk petang ini dan berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Zahira. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.